Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Hari ini hari Ahad Hari Ahad, sekejap saya dah sampai hari Ahad. Besok dah start dah Monday Okey, alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Okey, setiap hari Allah masih bagi kita idea yang baru, pernafasan yang baru, semangat yang baru, keyakinan yang baru. Dan setiap hari kita sentiasa ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, barulah kita boleh berubah. Kalau kita tak ada yang baru dalam kehidupan kita, kita masih sama saja. Saya cakap pada diri saya lah, mungkin anda dah ada perubahan banyak kan. Cakap pada diri saya, apa yang patut saya buat pembaharuan setiap waktu, setiap masa. Kita kena sentiasa dalam keadaan baru selalu. Okey, alhamdulillah, nama saya Dr. Riz. Saya adalah pakar transformasi minda. Kepakaran saya adalah membantu anda yang menghadapi masalah berkaitan dengan minda. Yang kadang-kadang kita dalam keadaan semangat yang lemah, keyakinan lemah, kurang ketenangan dalam hidup. Kita banyak pada kadang-kadang kita tak tahu nak buat keputusan, cepat give up, cepat putus asa, pemarah, dan macam-macam lah tentang berkaitan tentang diri kita, yang mana kalau kita hadapi semua tu, apa saja dalam kehidupan kita ni, kita kena tengok balik pada kita punya kekuatan minda kita. Sebab apa saja yang kita nak buat dalam kehidupan kita, sama ada kita nak berfikir, kita nak bertindak atau kita nak bercakap, kita mestilah menggunakan minda. Tak ada orang yang akan berfikir, bercakap atau bertindak tak guna minda. Tak ada orang. Semua manusia pasti 100% pasti akan menggunakan minda. Okey, alhamdulillah, hari ni kita main segmen kita Tanya Dr. Riz. Tanya Dr. Riz. Dan alhamdulillah, hari ni saya ada dua soalan yang saya dah dapat. Sebenarnya banyak lah yang dapat, tapi saya pilih dua setiap hari lah. Sebab kalau kita nak ikutkan, terlalu banyak soalan-soalan. Kebanyakan soalan-soalan yang tanya ni daripada grup-grup cikgu. Saya tengok banyak cikgu, kaki tangan kerajaan banyak juga. Okey, cikgu kaki tangan kerajaan, sebab ni adalah grup-grup dan usahawan. Usahawan. Tapi apapun, semua soalan tu mungkin ada soalan-soalan tu yang kena mengenang kita, dan jawapan tu mungkin akan membantu anda untuk membuat perubahan. Kalau mana anda tak tahu apa yang patut anda buat, insya-Allah anda boleh nak nampak dan mungkin dapat some idea daripada apa jawapan yang saya akan bagi. Okey, soalan pertama, saya akan tengok soalan pertama. Sebenarnya soalan-soalan ni staff saya bagi saya sebenarnya. Saya tak baca pun lagi. Okey, saya akan spontan dengan anda. Saya tengok dan saya akan jawab dengan spontan. Okey. Soalan pertama datangnya daripada Puan Azian daripada Kajang. Kajang. Okey. Dia bertanya tentang kenapa perlu saya ambil ilmu setiap hari? Dan ilmu apa yang patut saya ambil? Okey, kenapa saya perlu ambil ilmu setiap hari? Dan ilmu apa yang patut saya ambil? Okey, untuk pengetahuan semua, kita kena faham, kita hidup ni, kita makan tak makan? Dalam kehidupan kita ni, setiap hari, adakah kita pernah tak makan? Walaupun kita puasa pun, kita tak akan makan, betul tak? Menunjukkan kenapa kita makan. Sebab kita makan, kita nak bantu atau memberi tenaga dalam badan kita ni. Menunjukkan kita perlukan vitamin, kita perlukan zat-zat, kita perlukan mineral, betul tak? Bila mana kita kenyang dan kita cukup tenaga, cukup zat, cukup mineral, akan membuatkan apa saja hari ni yang kita nak buat. Sama ada kita nak buat kerja rumah, kita nak buat apa sajalah, tak kira lah kita nak bekerja, kita nak berniaga, dan kita nak berfikir. Nak berfikir pun kena ni. Kalau kita lapar, kita mungkin tak boleh berfikir, betul tak? Apa saja yang kita nak buat hari ni, pasti kita kena makan dulu, betul tak? Termasuklah anda dah breakfast ke belum hari ni? Dah breakfast kan? Okey, alhamdulillah. Jadi, kenapa kita perlu ambil ilmu? Sebab ilmu ni adalah santapan untuk minda. Kan saya dah bagi tahu apa saja yang kita buat dalam kehidupan harian kita, sama ada kita nak bercakap dengan orang, sama ada kita nak berfikir, sama ada kita nak buat sesuatu tindakan, sama ada kita nak buat apa saja, kita akan bermula dengan minda kita. Anda faham tak? Dia akan bermula dengan minda kita. Jadi kalau kita tak ambil ilmu, menunjukkan minda kita tak ada santapan. Anda faham tak? Minda anda tak ada santapan, dia akan menyebabkan kekuatan dalam minda anda ataupun tenaga dalaman anda akan menurun. Okey? Kita kena faham, bila mana kita ambil ilmu, menunjukkan ilmu yang kita ada selama ni, dia tak cukup untuk support dalam kehidupan kita yang akan datang, ataupun hari ni, keesokan hari dan ataupun hari-hari seterusnya. Sebab kita kadang-kadang kita tahu
macam-macam keadaan situasi ataupun keadaan yang di luar sana yang perkara-perkara baru dalam kehidupan kita. Contoh, saya bagi contoh macam keadaan pandemik sekarang. Betul tak? Kalau kita ambil ilmu, kita mungkin akan terkena virus COVID-19. Okey. Kita tahu apa SOP dia. Itu semua ilmu lah. Okey, bila mana kita tak kahwin, kita dah berkahwin, kita kena ambil ilmu macam mana kita jadi isteri soleha, macam kita nak jadi suami, suami yang misali. Okey, jadi bila kita dah ada anak, kita mesti nak kena ambil anak macam mana nak jadi parenting, good parenting, menunjukkan kita nak belajar ilmu sebagai ibu bapa. Okey, macam mana nak bimbing anak-anak. Jadi kalau kita nak masak, kita kena ambil ilmu bagaimana kita nak masak sedap. Selama ni mungkin kita buat Maggi saja. Lepas tu bila kita dah kahwin, kita kena masak, belajar masak. Lepas tu kalau kita dah ada anak kita dah membesar, kita kena tahu macam nak communicate dengan anak kita, anak remaja, anak dewasa. Jadi semua ni, ilmu ni dia kena berterusan. Bila mana kita rasa kita tak perlu ambil ilmu atau kita malas ambil ilmu, menunjukkan kita meminda kita akan mati. Bila mana minda kita mati, itu yang membuatkan kenapa banyak masalah yang memang akan berlaku pada semua orang, termasuk saya, sebab hidup ni penuh dengan masalah. Okey, macam hari ni kita dapat masalah apa, semalam masalah apa, besok masalah apa kita tak tahu, lusa masalah apa kita tak tahu, minggu depan masalah apa kita tak tahu, dan kita akan jumpa dengan semua jenis masalah. Okey, sampailah kita meninggal. Bila kita meninggal pun ada masalah lagi. Jadi menunjukkan kita kena menjawab apa yang kita buat, apa sumbangan kita yang kita lakukan dalam dunia ni. Anda faham tak? Jadi proses tu berlaku disebabkan kerana pentingnya kita ada balancing. Satu dia bagi keadaan, satu lagi dia bagi ilmu. Ilmu ni adalah penyelesaian pada masalah ataupun keadaan tu. Okey, sebab itulah kenapa Puan Azian kita wajib ambil ilmu. Anda faham tak? Sebab itulah kenapa saya berkongsi ilmu dengan anda, sebab saya percaya sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Jadi kena ambil ilmu. Kalau kita ambil ilmu, otak kita akan tepu, minda kita akan mati, dan kita mulalah gunakan apa yang kita punya ilmu. Mungkin ilmu kita banyak ni, jadi kita akan gunakan ilmu tu setakat tu saja, tapi menunjukkan kita dah ketinggalan. Macam orang katalah dia dah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Dia main bercakap pun, dia main idea pun dah ketinggalan zaman. Mungkin tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an. Sedangkan dia hidup pada tahun 2021, tapi dia memang minda dia pemikiran dia masih ke belakang. Bila dia bercakap dengan orang pun, orang tengok ini banyak lagi kena belajar, banyak lagi kena improve. Ini sebab dia kenapa kita kena ambil ilmu. Sebab ilmu ni sebenarnya dalam Quran sendiri, ayat pertama turun pada Nabi Muhammad SAW pun, Jibril turun sampaikan daripada apa yang ayat pertama tu adalah Iqra. Iqra menunjukkan mengambil ilmu, membaca. Jadi kita kena membaca. Kalau kita malas nak baca, kita tengok live macam ni ataupun tengok video-video. Tak semestinya video saya, video orang lain tak kisah. Macam video Profesor Muaya, Datuk Fadilah Kamsah, ramai lagi yang kat luar sana yang bagus-bagus. Anda kena ambil ilmu. Dia ambil ilmu tu base pada apa yang kita nak pergi. Anda faham tak? Itu salah satu. Bila mana kita ada ilmu, insya-Allah banyak perkara-perkara yang kita dapat atasi. Faham? Okey, jadi satu lagi kita kena faham, bila kita ambil ilmu, dia ada graf tau. Graf. Saya nak ajar anda sikit graf lah. Graf ni dia ada satu dipanggil future, satu dipanggil happiness. Okey, graf ni cuba contoh macam ni. Di bawah ni future, apa yang anda nak rancang pada future anda. Di atas ni adalah happiness. Sebab kita kena ada dua sekali bila kita nak ambil ilmu. Satu, kita kena tengok dari segi future kita, apa yang kita nak jadi. Sebab apa, kita tahu kalau kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Jadi suka tak suka, kita kena merancang dalam kehidupan kita. Termasuklah kalau kita nak bekerja, kita kena rancang. Kita nak pergi mana-mana pun kita kena merancang. Kalau kita nak pergi pasar, nak beli ikan ke sayur ke apa, kita kena merancang. Kalau kita tak merancang, banyak benda yang kita akan terlupa beli. Betul tak saya cakap? Kadang-kadang beli duit dan dah habis, tapi barang tak nampak. Sebab apa? Kita beli yang bukan-bukan. Sebab tu saya kata kena merancang. Sebab kadang-kadang kita ni bukan apa, ada sifat malas tu tinggi. Tebal sangat sifat malas tu. Kita suka ambil satu perkara tu, ambil easy sangat. Ambil easy. Itu yang dia akan makankan diri kita. Sebab ini pernah berlaku pada saya. Sebab dulu saya suka ambil satu perkara tu, saya suka ambil easy. Saya tak ambil serius. Bila saya ambil easy, masuk easy macam mana tau? Katalah saya nak beli barang-barang. Saya tak rancang. Jadi kadang-kadang saya beli barang-barang yang tak perlu saya beli. Anda faham tak? Jadi kita tengok duit dah habis, tapi barang yang saya perlu tak beli, yang tak perlu saya beli. Sebab saya tak merancang. Sedangkan pada permulaan saya memang rancang memang saya plan, bukan rancang, saya plan nak beli perkara macam contoh saya nak beli satu produk tu,
yang amat penting pada saya. Tapi bila tiba-tiba saya dah pergi ke shopping mall tu, dah jadi lain pula. Itu yang sebabnya dari situ saya belajar sebenarnya perlu perancangan. Apa saja perlu perancangan. Kalau kita malas dan mind kita nak buat perancangan, dia akan merugikan kita. Bukan merugikan orang lain, tapi merugikan kita. Jadi bila kita cakap tentang future kita, future dan juga happiness, kita kena selari ya. Future dan happiness kena selari. Menunjukkan graf dia. Kalau future sini, happiness naik atas, kita tengok juga ramai orang dia tengok pada happiness. Kadang-kadang dia suka melepak. Anda faham tak? Dia melepak, duduk sana tengok TV, tengok Netflix, tengok Astro, rancangan best-best, dia makan, dia lepak. Itu cuma menunjukkan dia happy dengan apa dia punya life. Tapi dia punya future dia tak fikir. Itu akan menyebabkan dia akan jatuh. Anda faham tak? Mungkin sekarang ni dia happy, lepas tu takut 5-10 tahun akan datang, dia tak akan happy. Anda faham tak? Kita tak nak begitu. Kita kena selari. Menunjukkan anda kena fikir anda punya future dan anda kena happy. Tak guna juga kalau kita fikir kita punya future, tapi kita dalam keadaan tekanan. Itu pun tak bagus juga. Sebab apa? Bila mana kita fikir hanya future saja, tapi kita tak ada masa dengan keluarga, kita tertekan, kita ada masalah itu, masalah ini yang kita dapat settle. Kadang-kadang kita terlalu busy sampai kita tak pay attention pada keluarga. Kita biarkan keluarga kita dalam keadaan anak kita pun tak tengok kita, isteri kita pun tak sempat tengok kita, tak dapat bersama dengan kita dari segi makan sekali. Kadang-kadang nak communicate dengan kita pun masalah sebab kita hanya fikir future pun, itu pun tak bagus. Sebab apa? Dia akan buatkan banyak berlaku kes-kes yang berlaku perpisahan, perceraian, kadang-kadang bergaduhan dalam keluarga sebab terlalu fokus pada future. Menunjukkan orang kata workaholics sampai dia punya kenikmatan hidup tu pun happiness tak ada. Sini ada anjing ni. Saya fikir kawasan, sebab saya tahulah PKPD ni mana lagi kita boleh pergi. Saya nak cari kawasan yang tenang. Tapi ni tak jauh daripada tempat saya sebenarnya, kan. Tapi saya tak apa. Apa pun itu semua selingan, anggap-anggap selingan saja. Okey, jadi anda kena ingat future dengan happiness kena bergerak sekali. Menunjukkan anda cari rezeki, anda kena happy, anda kena enjoy sebab anda ada matlamat. Sebab tu saya kata paling penting ilmu anda akan, salah satu ilmu yang patut anda ambil adalah ilmu tentang matlamat hidup. Anda kena ada perancangan tentang matlamat. Kalau kita tak buat matlamat hidup, sedih saya tengok ramai orang yang, saya tengok dalam keadaan sekarang lah, saya nampak banyak orang yang macam kalau usahawan bergulung tikar, kalau yang bekerja pun kena buang kerja. Macam-macam saya tengok. Jadi bila saya tengok balik, kadang-kadang saya adalah beberapa orang tu yang saya kenal. Saya bercakap dengan dia orang. Sebenarnya dia orang tak ada matlamat hidup. Dia orang hanya buat kerja sebab dia fikir short term. Dia hanya fikir dia tak ada plan B, plan C, plan D, tak ada. Dia hanya satu plan, plan A saja. Jadi saya kata itulah kesilapan. Bila mana dulu sepatutnya kena buat matlamat. Tapi biasalah orang kita ni kadang-kadang bila terkena baru dia terasa. Kadang-kadang bila awal-awal dia tak nak, tak mau perancangan. Tapi saya harap anda semua kena ada matlamat hidup. Kalau boleh buat 101 impian. Kena ada satu impian matlamat hidup. Dia akan buatkan anda, mind anda akan free. Anda tak akan stres. Saya lah cakap kurangkan stres, bukan tak akan stres, kurang stres. Sebab bila mana anda dah ada impian tu, anda baca setiap hari, insya-Allah dia akan tanam dalam minda anda dan anda akan nampak anda punya kehidupan anda dengan lebih jelas dan anda akan happy. Dia kena pergi pada dua, future dan happiness. Okey, jadi itu semua saya explain dalam Doctor Circle lah. Doctor Circle memang banyak saya explain. Dia punya step by step macam mana nak capai. Anda faham tak? Dalam sebab saya tahu orang yang ada situ adalah orang yang quality, yang betul-betul nak berubah. Tapi di sini saya ceritalah, at least anda dapatlah some basic, dapat some idea untuk anda. Kecuali kalau anda rasa serius, barulah anda join. Kalau tak serius, tak payah join. Okey. Nombor 2. Okey, tadi Puan Azan dapat penjelasan yang saya cakap ni. Puan Azan daripada kerajaan. Puan Azan ni saya tahu dia ni kaki tangan kerajaan ni. Sebab grup dia datang daripada kaki tangan kerajaan. Sebab biasalah grup saya ni Dr. Riz Nature Wellness ni tak ada orang bertanya soalan sebab semua perfect. Tapi saya masih lagi nak berkongsi dengan anda sebab saya fikir tak apalah, saya suka memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun saya tak buat live, saya share video ni, saya share dengan dia orang, tapi saya buat live di sini, tapi saya rasa tak apa, saya bagi sebab bagi saya kita kena berjiwa besar, kena bersangka positif. Okey, nombor 2. Soalan nombor 2. Saya sentiasa teringat kisah lampau dan susah nak keluar dari sejarah hitam. Bagaimana cara saya nak berubah? Encik Hamid daripada Ipoh, Perak. Encik Hamid daripada Ipoh, Perak. Encik Hamid daripada Ipoh, Perak. Okey, saya sentiasa teringat kisah lampau dan susah nak keluar dari sejarah hitam. Okey, macam inilah. Sebenarnya semua ada sejarah. Okey, saya ada sejarah,
anda ada sejarah. Tak ada manusia yang tak ada sejarah. Okey, dalam dunia ni, kehidupan di dunia ni tak kira lah apa saja, termasuklah pokok-pokok, termasuklah tumbuh-tumbuhan, termasuklah bangunan-bangunan, termasuklah apa yang ada di dunia ni, semua ada sejarah dia. Dia tak akan wujud macam tu. Dia mesti ada sejarah. Macam contoh, kalau bangunan tu daripada kolonial, mungkin daripada British dulu, mungkin daripada Belanda dulu. Itu sejarah dia. Kalau pokok ni pun dulu sejarah dia, siapa yang bawa pokok ni, yang tanam di sini. Mungkin macam seperti contoh kita tengok pokok rain tree. Tahu rain tree? Macam kalau anda pergi Taiping, anda tengok banyak dekat Lake Garden tu banyak rain tree. Anda tahu tak? Dia pokok dia memang redup, yang kita lalu cantik sangat. Yang tu yang saya difahamkan, dia bawa, dia benih dia tu dia bawa daripada Amerika Selatan, kalau tak silap saya lah. Bawa oleh British masa tu. Jadi semua ni ada sejarah, termasuk kita sejarah. Cuma bezanya adalah kita, masalah kita ialah kita tak ada kekuatan minda. Cik Amin kan saya dah sebut apa berlaku dalam kehidupan kita ni, dia berkaitan dengan minda. Dia tak mungkin berlaku kekuatan dan apa-apa pun tanpa minda. Jadi nombor satu, kita kena jaga kita punya minda. Bila minda kita sihat, insya-Allah kesihatan kita sihat, insya-Allah kita akan dapat ketenangan, insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan, insya-Allah kita punya future, perancangan kita pun jadi lebih hebat. Sebab tu saya kata kunci, ingat tu, kunci utama kita adalah kita kena bina kekuatan minda kita. Sebab kalau kekuatan minda kita lemah, ini yang akan berlaku, yang mana kita tak boleh lupakan. Kita tak boleh lupakan sejarah hitam kita. Sebab setiap orang pasti ada sejarah. Setiap orang mesti ada sejarah yang positif, hanya ada sejarah negatif. Mana ada orang tak ada sejarah negatif? Okey, Nabi Muhammad SAW pun ada banyak sejarah-sejarah negatif. Macam orang nak bunuh dia, orang baling tai kat dia, betul tak? Orang fitnah dia, macam-macam yang berlaku. Kalau Nabi sendiri dapat tu semua, siapalah kita kalau tak dapat? Saya pun ada sejarah hitam saya. Cuma beza dia. Perbezaan adalah macam mana kita nak kontrol kita punya mind. Macam mana kita nak tengok sama ada benda tu serius patut disimpan atau kita kena buang dalam tong sampah. Okey, yang paling penting Cik Hamid, pertama, bina balik kekuatan minda Encik Amir. Kalau tak tahu cara dia, dapatkan booster minda. Itu nasihat saya. Sebab saya guna sendiri. Dan ramai orang guna sendiri. Sebab kadang-kadang saya tengok ramai orang ni, dia tak nak guna. Dia tak mau spend tau. Dia tak mau invest sikit duit untuk dia minda. Dia boleh invest untuk pakaian dia. Dia boleh invest untuk topi dia. Dia boleh invest untuk kereta dia. Dia boleh invest pada banyak benda lain. Sedangkan nombor satu adalah minda. Ingat, dalam semua yang kita nak tengok, kita nak invest. Contoh kereta, dia datang from minda. Minda fikir kereta apa aku nak, rumah apa yang aku nak, semua datang from mind. Okey, baju apa aku nak pakai, semua datang daripada mind. Tapi yang mind ni, yang dah lama banyak bekerja, penat lelah, macam-macam nak masuk dalam dia, dia simpan. Sejarah hitam boleh simpan, sejarah tak hitam, sejarah putih boleh simpan. Macam-macam nak berfikir masa sekolah, nak belajar masa tu, nak bekerja, nak ambil peperiksaan, nak bercakap dengan orang, nak handle sesuatu perkara. Semua tu datang ni daripada mana? Daripada mind kita. Mind kita lah terima sesuatu, apa-apa peristiwa yang berlaku, dan mind kita juga deliverkan idea-idea, nak berfikir, nak bercakap, nak bertindak. Jadi, apa salah kita invest untuk mind kita? Sebab itulah kunci utama. Kalau kita invest kat mind kita, kita invest pada benda-benda lain dulu, kita sebenarnya kurang bijak. Saya kata terus terang. Bila mana kita tingkatkan kita punya mind, bagi kuatan mind kita, banyak benda kita akan buat dengan lebih powerful lagi. Anda faham tak? Tapi kalau mind kita tak invest, kita rugi besar. Menunjukkan kita bukan bijak. Saya cakap tu serang anda. Sebab itulah kenapa saya selalu cakap kat ramai orang, termasuk diri saya, invest untuk mind adalah sesuatu yang paling penting sekali. Sebab bila mana kita invest mind, kita memang kuatan minda bertenaga positif. Kita definitely kita akan ada feel perasaan nak ambil, nak invest pada ilmu. Sebab ilmu ada nombor 2 penting. Selepas mind kita bertenaga, kita ambil ilmu. Tapi kalau mind kita tak bertenaga, kita ambil ilmu, takut-takut ilmu tak tahan lama. Sehari 2 hari semangat, lepas tu jatuh balik. Sehari 2 hari semangat, jatuh balik. Termasuklah kita pergi pada motivasi. Macam ada orang tanya saya, apa beza dia motivasi dengan transformasi? Motivasi tu adalah perkara yang kita dapat, ilmu kita dapat, dia tak tahan lama. Dia hanya sekejap saja. Anda faham tak? Dia sekejap je. Tapi kalau transformasi tu, insya-Allah dia akan kekal lama. Sebab kita dapat ilmu, kita binakan transformasi, menunjukkan kita bina kekuatan minda kita, kita nak transform diri kita, kita nak transformkan kita punya sikap kita, kita transformkan perubahan hidup kita, kita nak transform tak. Tapi kalau motivasi hanya kita motivate diri kita, mungkin bertahan selama sehari 2 hari. Jadi nak jadikan motivasi kepada transformasi ialah kita kena bina tenaga dalaman kita, kita kena kuatkan kita punya minda. Bila mana kita kuatkan kita punya minda, insya-Allah banyak benda yang kita boleh buat. Jadi kunci utama dia, kita kena
bina kekuatan minda. Jadi nak bina kekuatan minda, guna booster minda. Dah ada pun. Dulu punya cara mungkin susah. Nak kena mandi bunga lah, 7 malam Jumaat, 7 minggu betul-betul. Lepas tu nak kena pergi macam-macam lah benda yang teknik-teknik dulu yang kita kena buat. Bulan penuh kita kena jalan, masa bulan penuh energy power kita kena buka kasut, pijak tanah. Anda tahu tak cerita-cerita ni? Sebenarnya tu benda tu ada, dia membantu, tapi dia tak lengkap. Anda faham tak? Tapi bila mana booster minda ni dia dah lengkap, sebab dia dah ada frekuensi sama dengan frekuensi otak. Pakai mandi saja dengan niat, dia akan work. Percayalah, kalau saya boleh, ramai yang boleh, kenapa anda tak boleh? Jadi balik pada soalan Cik Hamid ni. Pertama sekali Cik Hamid, macam saya cakap tadi, kenapa tak boleh lupakan sejarah hitam? Sebab kita punya kekuatan minda kita lemah. Menunjukkan mungkin dalam kekuatan minda kita ni 90% dah berlaku negatif, hanya 10% saja yang positif. Jadi sebab itulah kenapa kita tak boleh berjaya. Jadi apa yang patut Cik Hamid buat, kita nak tukarkan, nak transformkan, okey, 90% yang negatif tu kepada positif, dan mungkin 10% ada negatif sikit lah. Biasalah, manusia mana ada perfect. Jadi kita kena bina itu dulu. Bila mana kita bina itu dulu, insyaAllah barulah kita akan buat apa? Kita akan ambil ilmu. Pertama, ilmu dia, kita kena tengok ada benda yang kita boleh simpan dalam minda kita, ada perkara-perkara yang tak perlu simpan. Ada benda-benda yang kita boleh kontrol, ada perkara-perkara yang tak boleh kontrol. Kita kena banyak muhasabah diri, kita kena banyak reda. Okey, reda menunjukkan kita terima khadar dan kadar. Kalau berlaku sejarah hitam yang lepas-lepas, ini stage nombor 2 selepas kita bina kita punya kekuatan minda. Stage nombor 2 adalah kita kena faham sebenarnya dugaan yang Allah bagi pada Cik Hamid ataupun siapa saya termasuk di saya, sebenarnya Allah tahu kita mampu lakukan, kita boleh handle. Cuma beza dia kadang-kadang kita handle tu cara macam mana. Sama ada kita nak tengok dari segi tu sebagai emosi atau kita guna akal, ataupun kita tengok yang itu sebagai something yang positif. Apa yang kita dapat belajar pada suatu perkara. Sebab kita kena faham, orang yang bijaksana, dia belajar sesuatu yang masalah tu dia tengok dari segi positif. Faham Cik Hamid? Kita tengok pada sisi positif. Apa yang anda akan belajar di situ, apa yang boleh membantu, okey, untuk anda jadi lebih kuat. Okey, saya tak tahu apa sejarah hitam dia. Apa sejarah hitam tu sebenarnya ada banyak sejarah putih di sebalik sejarah hitam tu. Tengok dari segi angle, jangan tengok masalah, tengok dari segi penyelesaiannya. Apa yang Encik Hamid boleh belajar, dan hanya letakkan dalam mind Encik Hamid perkara-perkara yang positif saja yang akan letak. Yang negatif jangan letak, dan jangan pandang pun yang negatif, sebab tak ada faedah simpan, dan kita kena fokus hari ni dan ke depan. Tapi mungkin Cik Hamid cakap, saya dah cuba, tak boleh. Sebenarnya bukan tak boleh, sebab pertama Cik Hamid tak bina kekuatan minda, tak chargekan minda tu dulu. Chargekan minda dulu, lepas tu baru jangan buat yang lain. Masalah kita ni, kita tak mau chargekan minda kita, tak mau bina kekuatan minda kita, lepas tu kita nak buat yang lain. Sebab itulah kita tak boleh pergi, sebab tu kita sangkut. Jadi saya nasihatkan, dapatkan booster minda. Dah ada, jangan degil, invest untuk minda tu. Sebab saya sendiri pun buat. Kalau saya tak buat pun, saya pun akan sama macam Cik Hamid ataupun yang setengah orang lain. Sama ya, kita sentiasa ada dugaan. Sejarah hitam pun kita ada banyak sejarah hitam. Tak ada orang tak ada sejarah hitam. Jadi apa yang Pak Cik Hamid perlu buat, bina kekuatan minda. Nombor 2, tengok segala masalah tu sebagai penyelesaian. Apa penyelesaian, bukan masalah. Okey, tengok masalah sebagai penyelesaian. Dan apa yang Cik Hamid nak kena buat, pertama kalau boleh kenal diri sendiri. Apa kekuatan diri. Okey, buat perancangan untuk matlamat hidup. Aku nak jadi apa dalam kehidupan kita ni. Dan lepas tu tindakan kita. Banyak orang dia ambil tindakan slow. Ini salah satu masalah juga lagi. Sebab apa? Dia ambil tindakan dia G1 dia sepatutnya kena pergi G5. Menunjukkan kalau kita ada sesuatu perkara ataupun masalah berlaku dalam kehidupan kita, mesti ada signal yang Allah nak bagi. Kenapa, apa yang kita dapat belajar di situ, dan apa tindakan yang kita kena buat. Okey, contoh, katalah kita nak dapatkan kejayaan, kita dah rancang, okey, aku nak dapat yang ini. Tindakan kita kena 90% lagi power pada apa yang kita rancang. Faham tak? Contoh, katalah saya rancang, contohlah, katalah senang, anda katalah anda nak beli rumah. Okey, anda dah plan, anda nak beli rumah, katalah rumah A. Anda dah minat rumah A ni. Anda dah plan tu, okey, 10%. Tapi tindakan untuk dapatkan rumah tu mestilah 90 kali ganda.
anda kena buat, menunjukkan anda kena belajar ambil ilmu, anda kena bekerja keras, anda kena buat apalah yang mendatangkan untuk memberi manfaat, barulah anda punya rumah ni akan dapat. Maksudnya tindakan tu apa dia? Tindakan dari segi anda kena buat preparation. Kan saya sebut dulu ni 90% kejayaan bermula daripada preparation. Anda kena letakkan rumah ni, okey, bila nak dapatkan, tarikh bila. Lepas tu apa langkah yang sepatut anda buat, apa teknik yang kena buat, apa yang sikap yang anda kena ubahkan, sikap harian anda. Semua apa yang pemikiran anda yang anda kena buat. Dia banyak tau, dia banyak di situ. 90 kali ganda, menunjukkan 90 kali ganda, barulah rumah ni akan jadi kenyataan. Masalah dari kita letakkan rumah ni kita nak, tapi 90 kali ganda rumah tu nak sangat kuat, tapi tindakan kita hanya 10%. Lembek. Sebab tu ramai tak berjaya. Saya tengok. Faham tak? Dia punya tindakan dia tu slow gila. Tak bertindak pun langsung. Tapi angan-angan dia memang nak. Dia tengok orang tu dapat, dia nak. Orang ni dapat, dia nak. Dia rasa macam dia dapat. Hanya angan-angan tak akan dapat. Kita kena tindak, bertindakan. Sebab apa yang kita fikir, apa kita cakap, apa kita bayang adalah doa kita pada Allah. Allah akan membagi bila mana pada umatnya yang berusaha. Dia bukan bagi macam tu saja. Dia akan bagi suruh kita usaha. Sebab usaha ni akan buatkan kita belajar banyak perkara. Sebab apa? Dia teori dengan praktikal tak sama. Anda tengok kalau pensyarah-pensyarah yang ajar tentang ekonomi, tentang keusahawanan, pensyarah, dia hanya mengajar teori. So dia buat bisnes, tengok. Dia buat bisnes kebanyakan mesti gagal. Sebab dia hanya tahu teori. Sebab praktikal dia tak sama. Praktikal ni sebenarnya lebih mantap. Sebab tu saya kata, bila mana ada teori anda nak tengok rumah ataupun nak dapatkan rumah, satu rumah tak kisahlah rumah apa, tapi dia praktikal tu 90% tu mesti more powerful. Mesti 90 kali ganda. Ataupun kalau kurang-kurang pun 10 kali ganda lah kalau nak bagikan ni. Jadi dia akan jadi, percayalah, daripada anda plan nak dapatkan setahun, mungkin dia dapat 6 bulan. Itu yang patut anda buat. Jadi kalau anda tahu cara-cara ni pun semua, kena join lah Dr. Circle. Anda faham tak? Kenalah rajin tindakan. Tindakan kena ada lah. Kalau tindakan tak ada, apa benda buat pun tak jadi. Dan lagi lama kita tunggu, lagilah kita akan diubah. Tua akan datang, macam-macam akan datang. Last sekali sakit, last sekali apa nak jadi. Saya tak kata anda, saya kata diri saya. Saya selalu kata diri saya. Sebab tu hari ni pun alhamdulillah, hari ni saya dapat vaksin. Cucuk vaksin lah, bukan saya dapat vaksin, saya cucuk vaksin pukul 6.30 petang dekat Setia Mall Shah Alam. InsyaAllah saya akan pergi sana. Mungkin saya akan sempat buat live dengan anda keadaan di sana. Cik macam reporter pula. Tak adalah. Saya suruh share dengan anda apa yang kita createkan engagement lah. Tapi apa yang Allah bagi saya sentiasa bersyukur. Walaupun sikit banyak saya bersyukur. Bila syukur, insyaAllah Allah pasti akan tambahkan nikmat dia lagi. Kita dapat ketenangan. Ini semua rezeki. Rezeki bukan saya RM1. Rezeki dari segi kita dapat kawan-kawan yang bagus, yang positif, keluarga misali, macam-macam lah kita dapat. Kalau kita bersangka baik pada Allah, insyaAllah Allah akan bagi pada kita. Sebab apa? Manjada wajada. Allah ikut sangkaan hambanya. Kalau anda rasa bagus, tolong share. Okey, itu saja yang saya share dengan anda hari ini. Okey, insyaAllah petang ni kalau saya kesempat, saya akan buat live dengan anda tentang perjalanan saya untuk ke tempat vaksin center. Okey, insyaAllah. Saya tak janji tapi saya akan cuba yang terbaik. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.